Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia adalah suatu proses yang menggalakkan harmoni, toleransi dan kesepaduan di kalangan pelbagai etnik, agama dan budaya yang wujud dalam negara ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagaian etnik di mana masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain yang menyumbang kepada keunikan dan kekayaan budaya Malaysia. Dalam era globalisasi ini, pembinaan peradaban majmuk merupakan satu keperluan yang semakin penting bagi memastikan keamanan, kemakmuran dan perkembangan yang mampan di negara kita. Ia melibatkan pembentukan satu identiti nasional yang inklusif yang mengiktiraf dan menghormati kepelbagaian latar belakang etnik, agama dan budaya rakyat Malaysia. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia berteraskan prinsip-prinsip kesesamaan, keadilan dan persamaan peluang. Ia melibatkan pengiktirafan terhadap hak-hak asasi manusia, peluang pendidikan yang saksama, akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Seterusnya, pembinaan peradaban majmuk juga merupakan penghayatan dan pemahaman terhadap budaya dan warisan masyarakat lain melalui pengenalan dan penghargaan terhadap adat resam, adat istiadat, bahasa, makanan dan seni budaya yang berbeza, rakyat Malaysia dapat memupuk perpaduan dan saling penghargaan. Ini membina jalinan hubungan sosial yang kukuh dan saling memahami, yang pada gilirannya mengukuhkan integrasi sosial dan keharmonian dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Adnan. Nombor matrik 221242667. Saya dari kelas 22B. Objektif kajian bagi tajuk pembinaan peradaban majmuk di Malaysia adalah untuk memahami bagaimana Malaysia telah berjaya membina sebuah peradaban majmuk dalam konteks negara yang mempunyai pelbagai latar belakang kaum dan agama. Kajian ini juga adalah bertujuan untuk mengenal pasti beberapa strategi dan juga amalan yang terbaik yang digunakan oleh kerajaan Malaysia dalam membangun dan membentuk acuan peradaban majmuk. Dalam kajian ini, penyelidik boleh meneliti beberapa aspek. Antaranya adalah sejarah pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, faktor-faktor yang menyumbang kepada pembinaan peradaban majmuk, strategi dan amalan terbaik dalam peradaban majmuk dan juga cabaran-cabaran dalam membina sebuah peradaban yang majmuk. Untuk aspek yang pertama, tujuan kajian adalah untuk mengkaji bagaimana Malaysia, sebuah negara yang berbilang kaum, bermula sebagai negara yang terdiri daripada sebuah kaum dan juga agama, dan bagaimana peradaban majmuk telah dibina dan berkembang dari semasa ke semasa. Untuk aspek yang kedua, tujuan kajian adalah untuk mengkaji beberapa faktor yang menyumbang kepada pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Penyelidik boleh mengkaji faktor-faktor seperti undang-undang, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang telah membantu dalam pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alim Nazmi bin Suharizal. Nombor matrik saya 22124269. Saya akan menyambung objektif yang telah dibentangkan oleh rakan saya sebelum ini. Objektif yang ketiga ialah strategi dan amalan terbaik dalam membina peradaban majmuk. Penyelidik boleh mengkaji strategi dan amalan terbaik yang telah digunakan oleh Malaysia dalam membangunkan peradaban majmuk, termasuk amalan toleransi, penghargaan terhadap perbezaan budaya dan agama, serta promosi dialog dan kerjasama antara kaum dan agama. Bagi objektif yang keempat pula, cabaran-cabaran dalam membina peradaban majmuk. Penyelidik boleh mengkaji cabaran-cabaran seperti ketegangan antara kaum, politik, perkauman dan isu-isu agama yang mempengaruhi pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Melalui kajian ini, diharapkan penyelidik dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana Malaysia dapat membina peradaban majmuk yang stabil dan harmoni dalam konteks masyarakat yang pelbagai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainul Atina binti Syukur daripada kelas 22B. Terdapat dua jenis kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data daripada responder, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Saya akan terangkan tentang kaedah kualitatif.
Kaedah kualitatif ialah cara mengumpul maklumat dengan bercakap dengan orang ramai, melihat apa yang mereka lakukan dan mengkaji kes individu. Kaedah yang digunakan untuk mencari data kepada maklumat grafik ialah kami menggunakan soal sidik melalui Google Form. Kami membincangkan soalan-soalan yang diberikan kepada responden dengan menggunakan artikel, pemantauan pada berita-berita di laman sesawang dan cara yang di Google. Antara soalan yang kami ajukan kepada responden ialah tentang dasar dan inisiatif kerajaan yang melibatkan langkah-langkah, matlamat dan keputusan politik yang ditetapkan untuk mempromosikan keharmonian antara etnik dan kebudayaan di Malaysia. Selain itu, kami juga menggunakan analisis data primer. Kaedah kualitatif ialah mengumpul data melalui sumber lain seperti cara di Google, artikel berkaitan atau lain-lain lagi. Nama saya Tan Shui dengan nombor matrik 2212400519. Selain itu, kaedah kuantitatif merupakan satu kaedah yang mengukurkan data dalam bentuk nombor dan statistik. Terdapat beberapa kaedah kuantitatif yang telah digunakan untuk mencari maklumat infografik ini. Salah satu adalah tinjauan soal selidik. Kami menggunakan soal selidik untuk mengumpulkan pandangan responden Unimed tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia melalui Google Form. Analisis akan dibuat berdasarkan peratusan tercapai yang ditunjukkan dalam Google Form. Selain itu, analisis data sekunder juga salah satu kaedah kuantitatif yang mengumpulkan data melalui sumber lain seperti laporan, jurnal atau pangkalan data yang tersedia. Akhir sekali, analisis data sekunder juga salah satu kaedah kuantitatif yang mengumpulkan data melalui sumber lain seperti laporan, jurnal atau pangkalan data yang tersedia. Ini adalah semua pembentangan tentang kaedah yang digunakan dalam infografik. Saya akan menyambungkan pembentangan ini kepada kawan saya. Dalam kajian soal selidik terdapat sebanyak 33 orang responden yang terdiri daripada 11 orang lelaki dan 22 orang perempuan. Majoriti bangsa yang menjawab soal selidik ini adalah bangsa Melayu dan ikuti oleh China dan India. Dengan ini, kumpulan umur yang paling banyak menjawab soal selidik adalah 21 hingga 23 tahun. Selain itu, terdapat 20 orang responden menyatakan sangat bersetuju dan 13 orang setuju bahawa pembinaan peradaban majmuk adalah penting untuk memupuk perpaduan. Terdapat juga 21 orang responden sangat bersetuju manakala 12 orang responden setuju bahawa pendidikan adalah strategi yang sangat berkesan dalam memupuk kefahaman dan toleransi. Seterusnya, soalan 3 iaitu penggambaran tindakan tegas oleh kerajaan adalah penting untuk memastikan keamanan dan kestabilan telah disetujui oleh ramai 32 orang responden. Tak hanya seorang responden menyatakan tidak setuju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ajojina Gafri dengan nama matrik 22124026 dari kelas 22B. Dapat dilihat sebanyak 75.8% responden sangat setuju dengan pernyataan di atas. Hal ini kerana budaya perpaduan, saling hormat menghormati dan toleransi merupakan landasan yang penting untuk menciptakan suasana sosial yang harmoni, aman dan damai. Dengan adanya budaya ini, masyarakat Malaysia dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbezaan dalam usaha membangunkan peradaban majmuk yang kuat dan berlanjutan. Selain itu, sebanyak 51.5% responden sangat setuju bahawa pelibatan masyarakat adalah aspek paling penting dalam usaha pembangunan peradaban majmuk di Malaysia. Melibatkan masyarakat secara aktif membolehkan mereka untuk berinteraksi dan memahami antara satu sama lain. Dengan ini, nilai-nilai murni dapat dilaksanakan dalam kehidupan harian mereka selain mampu membawa kesan positif kepada pembangunan peradaban majmuk di Malaysia. Dalam pada itu, sebanyak 84.8% daripada responden bersetuju dengan kenyataan bahawa politik berasaskan etnik dan agama tidak sesuai dalam pembinaan peradaban majmuk di Malaysia dan perlu dielakkan. Manakala 15.2% yang lain tidak bersetuju. Kebanyakan responden percaya bahawa dasar-dasar etnik dan agama boleh menghalang proses pembangunan peradaban majmuk di Malaysia dan mereka menyokong pendekatan yang lebih komprehensif yang dapat mengukuhkan persatuan antara pelbagai kaum dan agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Syazli bin Syaren. Nombor kad matrik saya ialah 221242670 dan saya daripada kelas 22B. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang hasil kaji selidik ataupun survey Google Form soalan 6 dan juga 7. Bagi soalan 6, selain itu sebanyak 51.5% jumlah responden sangat bersetuju bahawa penglibatan masyarakat adalah aspek yang sangat-sangat penting dalam usaha pembangunan peradaban majmuk di Malaysia. Ia melibatkan masyarakat secara aktif, membolehkan mereka untuk berinteraksi dan memahami antara satu sama lain di dalam masyarakat yang majmuk di Malaysia. Dengan adanya penyertaan menyeluruh daripada masyarakat berbilang kaum, nilai-nilai murni dapat dilaksanakan dan juga diterapkan dalam kehidupan harian mereka selain mampu membawa kesan positif kepada pembangunan dan juga peradaban majmuk di Malaysia. Dan seterusnya, bagi soalan 7 pula, dalam pada itu sebanyak 84.8% daripada jumlah responden bersetuju dengan kenyataan bahawasanya politik berbau etnik dan agama tidak sesuai dalam pembinaan peradaban majmuk dalam peradaban bilang kaum di Malaysia. Dan ia perlu dielakkan, dan manakala 15.2% pula responden yang lain tidak setuju. Kebanyakan responden percaya bahawa dasar-dasar etnik dan agama boleh menghalang proses pembangunan peradaban majmuk di Malaysia dan mereka menyokong pendekatan yang lebih komprehensif dan juga drastik oleh kerajaan dan mengukuhkan persatuan antara pelbagai kaum dan juga agama. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafif bin Nuruddin. Mencik saya 2214-2735. Saya akan membentangkan tentang analisis. Soalan yang ke-8 kami adalah, adakah anda bersetuju bahawa pembinaan peradaban majmuk di Malaysia adalah tanggungjawab semua pihak termasuk kerajaan, masyarakat dan individu dalam memupuk perpaduan dan toleransi antara etnik, agama dan budaya di Malaysia? Iaitu antara kami punya responden, majoriti responden telah menjawab sangat setuju iaitu 60.6% dan setuju 39.4% bahawa pembinaan peradaban majmuk adalah tanggungjawab pada semua pihak lagi bagi memupuk perpaduan dan toleransi di Malaysia. Hai dan Assalamualaikum. Sebelum saya memulakan perbentangan ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Majdah binti Hamid dan nombor matrik saya adalah 221240498. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kesimpulan peradaban majmuk di Malaysia. Kesimpulannya, pentingnya menjaga keamanan dan kestabilan ekonomi dalam menjaga pelbagai jenis kaum dan agama kerana ia sangat penting dalam masyarakat majmuk. Selain itu, kita mestilah saling tolong-menolong dan bertoleransi antara satu sama lain. Tidak kira dari segi bahasa, bangsa dan agama. Kerana ia merupakan faktor yang penting dalam perpaduan negara. Akhir sekali, kita perlu mengambil iktibar dan pula hindari daripada berlakunya diskriminasi dan segregasi antara etnik dengan memupuk rasa kesedaran dan tanggungjawab dalam memastikan keharmonian negara terjamin. Dengan itu, sekian terima kasih daripada saya.